أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام من السنة. شيخ المصنف رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. InsyaAllah kita mulakan dengan pembacaan Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita membaca nama-nama Allah di awal pagi hidup kita ni, di awal pagi hidup kita, mudah-mudahan keberkatan nama-nama Allah timbul di hati kita, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi keberkatan pada kita membaca asma Allah, supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus menuntut ilmu, beribadat, Allah, berakhlak mulia dan sebagainya, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan bacaan kita kita. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa adadi kamalih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'lamtahu qala la qala a'limhu qala falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Hadis riwayat dalam kitab Sunan Abi Daud. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawasanya terdapat seorang lelaki yang sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang lelaki yang lain telah lalu di sebelah mereka. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan seorang lelaki. Duduk dengan seorang lelaki. Allahumma salli. Dia ni waktu mana dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba waktu tu Allahumma salli. Tiba-tiba waktu tu lalu seorang Allahumma salli lelaki Allahumma salli lalu di sebelah mereka, itu sebelah Nabi Muhammad dan juga lelaki ni. Itu sahabat Nabi. Maka berkata lelaki yang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mengasihi lelaki itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, adakah kamu sudah memberitahu dia? Lelaki itu menjawab, belum. La, tidak wahai Rasulullah, maksudnya belum.
Rasulullah SAW bersabda, khabarkan kepadanya. Allah SWT, lantas lelaki yang berada bersama Rasulullah SAW itu terus pergi mendapatkan lelaki tadi dan berkata, sesungguhnya aku kasih padamu kerana Allah. Maka lelaki itu menjawab, semoga dia iaitu Allah mengasihimu kerana dia juga yang telah menjadikan kamu kasih kepadaku karenanya. Hadis ni, satu hari Nabi Muhammad SAW duduk dengan seorang sahabat. Waktu tu Allah SWT Muhammad, lalu seorang lelaki lagi tu, lalu tu dia yang duduk dengan Nabi tu, dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku cinta pada orang tu, kasih pada orang tu. Maksud dia apa? Sahabat dia juga, kawan dia juga. Ni dia ungkapkan kasih dia kepada kawan dia, kepada Nabi Muhammad. Jadi hukumnya kita cerita kita cinta pada seorang harus. Tu boleh, dibolehkan harus. Contoh kita kata macam ni, Allah SWT tu, Allah SWT, pakcik kita yang duduk di Negeri Sembilan tu, yang selalu kita jumpa dia tu, yang selalu kalau kita pergi Negeri Sembilan kita singgah kedai dia tu. Saya suka sungguh pakcik tu, baik sungguh layan kita, cara dia cakap, seronok lah duduk dengan pakcik. Boleh diharuskan kita cerita dekat siapa pun, Allah SWT, sama ada kawan kita ke, keluarga kita ke, cerita apa? Cerita kata kita ada kekasih. Kekasih ni yang kerana Allah, bukan yang haram tak. Ni yang kerana Allah. Jadi boleh kita cerita kat orang, kita kata apa? Aku kasih dekat orang tu, kasih dekat orang tu, kasih pada orang tu. Boleh. Allah SWT. Kenapa? Ini dipanggil apa? Sifat mulia. Sifat mulia. Adapun kita cerita kat orang, aku benci pada orang tu, aku benci pada orang tu, aku meluat orang tu, itu tak apa nak elok. Allah SWT, tak apa nak elok. Kalaupun benci kerana Allah. Kadang-kadang orang tu dia tak suka pada seorang, bukan sekadar dia benci, dia fitnah pula, dia kutuk pula. Ini tak boleh. Tapi yang baiknya apa? Kita cerita dekat orang, saya suka orang tu, saya suka orang jemaah tu, saya suka orang di madrasah tu, saya suka. Boleh. Ni hadis ni. Okey. Jadi waktu mana dia beritahu Rasulullah, wahai Rasulullah, aku suka, aku kasih kepada tu. Maksudnya saudara dia, kawan dia. Nabi kata apa? Nabi kata, Allah SWT Muhammad, kata Rasulullah SAW, adakah kamu telah bagi tahu kepada dia? Allah SWT, kamu cerita tak lagi? Kamu cerita tak lagi dekat lelaki yang kamu kasih itu, kata kamu kasih pada dia? Dia kata, la, tidak. Tak lagi, maksud dia, belum. Tu Nabi kata apa? Bagi tahu pada dia. A'limhu, bagi tahu pada dia. Allah SWT, beritahu kepada dia. Beritahu apa? Bahawa kamu kasih dia. Akhirnya waktu tu, lelaki ni bangun, dia pergi dekat kawan dia tu, terus dia beritahu, dia tulis sini, inni uhibbuka fillah. Allah, sungguhnya aku ini kasih pada engkau kerana Allah. Kerana Allah. Maka kawan dia pun jawab, Allah SWT. Kawan dia jawab, semoga Allah SWT Muhammad, semoga dia itu Allah mengasihimu kerana dia juga yang telah menjadikan kamu kasih kepadaku karenanya. Ni dia panggil apa? Disunatkan ataupun diharuskan kita, kalau kita kasih pada seorang, kita cerita. Untuk apa? Tak ulama, untuk Allah SWT Muhammad, untuk memastikan kedua-dua hubungan, kedua-dua belah pihak tu, hubungan tu, Allah SWT Muhammad, berkekalan. Maksudnya bila kawan kita dia tahu kata kita cinta dia, kita kasih pada dia. Contoh kalau kawan kita tu dia tahu kata kita kasih dan suka pada dia, apa dia akan rasa? Dia pun akan rasa kasih pada kita. Dan dia akan jaga hubungan. Silaturahim akan terjaga. Beza dengan kita pergi cakap kawan, kita kata apa? Saya benci kamu, tak mau tengok dah muka kamu. Akhirnya macam mana? Hubungan silaturahim tak berkekalan, putus. Putus. Allah. Kita jaga silaturahim. Memutuskan silaturahim itu adalah dosa-dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Jadi, apa tujuan kita pergi cerita dekat orang tu, kata kita kasih pada dia? Untuk Allah SWT mengekalkan hubungan yang baik. Ini syarah pada hadis ni. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad, jadi Allah SWT kita boleh amalkan hadis ni. Kalau kita kasih pada seseorang, bagi tahu pada dia. Bagi tahu, boleh dibolehkan kita bagi tahu, kata aku kasih pada kamu. Okey, terus hadis ke 19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min mu'minin illa ana aula bihi. Dia dalam hadis ni, saya ada satu kitab lagi yang syarah pada hadis ni, dia tak ada an-nas, dia tak ada. Tak apalah kita garis bawah tu, tak payah potong tu, garis garis tulis tu, kalimah ni tak ada an-nas, isim tu tak ada. Okey.
ma min mu'minin illa ana aula bihi. Dia tulis macam tu. Allah musta'an, hadis. Mungkin dia cetakan tu kadang-kadang dia ni lah masa cetakan tu. Ma min mu'minin illa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Ni Al-Quran ni. Fa ayyuma mu'minin taraka malan faltarithu usbatuhu man kanu wa in taraka dainan aw dhiya'an falyatini fa ana maulahu. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada seorang mukmin pun kecuali Allah SWT, kecuali kata Nabi Muhammad SAW, aku ni utama, lebih utama dengannya. Maksud dia apa? Aku ni lebih utama daripada dirinya. Fid dunya wal akhirah, di dunia mahupun Allah, dan juga Allah, dan di akhirat Allah SWT. Maksud dia apa? Nak bandingkan diri kita dan Rasulullah, Allah SWT, siapa yang lebih utama untuk kita ikut? Ikut diri kita sendiri ataupun kita jadikan diri kita ikut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lebih mula, lebih utama. Kita syarah, terus kita cari. Lepas tu Nabi kata lagi, iqra'u in syi'tum, bacalah jika engkau mahu. Apa dia? Satu ayat Quran dalam surah Al-Ahzab, Allah bersama Muhammad ayat 6. Allah kata apa? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu, Allah itu Nabi Muhammad SAW, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin. Allah lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. An-Nabi itu maksudnya Nabi Muhammad. Nabi ni banyak kan, Nabi Adam, Nabi Nuh, apa semua. Tapi kalau ada alif lam tu, dia khusus tu. Alif lam ma'rifah. An-Nabi itu maksudnya Nabi Muhammad. Kan Nabi Adam, kan Nabi Nuh. Tak. Ini khusus kepada, ayat ni turun kepada kita semua tentang Nabi Muhammad. Allah kata Nabi itu Nabi Muhammad lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ni Allah sendiri kata, Nabi Muhammad lebih utama Allah daripada diri kita sendiri ni, orang mukmin. Lagi kita syarah apa sebab disebut macam tu. Lepas tu Allah Nabi kata lagi, maka seorang mukmin manapun yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka hendaklah ahli warisnya mewarisi hartanya. Barang siapa mati, barang siapa mati meninggalkan hutang atau barang yang hilang, maka hendaklah mendatangi aku, kerana aku adalah maulanya. Okey, Allah SWT. So, kita baca satu-satu. Allah SWT secara ringkas. Okey. Hadis ke-19, tengok Nabi kata apa? Orang mukmin itu, Nabi Muhammad SAW itu lebih utama daripada orang mukmin. Maksud dia macam ni, Allah SWT. Rasulullah patut kita utamakan sebagai contoh dalam hidup kita. Allah SWT. Disebut dalam syarah hadis ni, Allah SWT, kalaulah kita tak utamakan untuk mengikut Nabi Muhammad, kita ikut fahaman kita sendiri, kita ikut cara, kita ikut kita lah, atau kita ikut orang lain, tak ikut betul-betul ajaran Nabi Muhammad, panduan pada Nabi Muhammad, apa akan berlaku? Kita akan musnah. Allah SWT, kita akan musnah, dan kita akan lari daripada jalan kebenaran. Maksud dia apa? Allah SWT, tak ikut Nabi Muhammad, tak utamakan Nabi Muhammad SAW, itu satu musibah. Satu musibah. Allah SWT. Ada orang ni dia suka ikut barat. Allah SWT. Dia mengagungkan barat. Allah mengagungkan orang sekian-sekian idola dia. Sebenarnya semua itu musibah. Allah SWT. Yang paling penting sekali, Nabi lebih utama. Kalau kamu nak ikut orang lain pun, kena Nabi SAW lebih utama. Kenapa? Kerana bila kita ikut Nabi Muhammad, sudah pasti kita di jalan kebenaran. Kenapa? Nabi tak bercakap melainkan wahyu. Nabi tak buat melainkan wahyu. Dan Nabi sampai semuanya adalah ajaran-ajaran yang bawa kita kepada jalan selamat, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mana kita nak pilih, nak ikut diri aku ke, nak ikut pendapat aku ke, nak ikut fahaman aku ke, ataupun nak ikut Nabi Muhammad, pilih ikut Nabi Muhammad SAW, pilih ikut Rasulullah SAW. Kalau kita tak tahu macam mana nak ikut Rasulullah ni, aku buat ni betul tak betul ni, tanya pewaris Rasulullah, tanya ulama, saya buat ni betul tak, rujuk, betul tak saya buat ni. Yang pentingnya jangan kita, Allah SWT, dalam hidup ni kita buat perkara yang kita tak pandukan, kita tak jadikan idola kita, Allah SWT, imam kita, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Cara maintah kena ikut Nabi Muhammad
Cara jadi guru kena ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau jadi guru, Allah SWT, guru yang penuh akhlak kelembutan, kasih sayang. Nabi jaga hati orang yang duduk dalam majlis Rasulullah SAW. Walaupun yang datang tu ahli maksiat tu. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, Allah SWT, Nabi Muhammad SAW bila menyampaikan ilmu, Rasulullah akan tengok muka semua orang. Untuk apa? Ni dia panggil dalam bab adilnya Rasulullah. Dalam bab betapa Nabi Muhammad SAW tu menghormati orang lain. Setengah orang kalau pangkat dia tinggi, dia kan nak tengok kita sangat. Kita ni tak ada pangkat, dia macam tengok tak tengok. Kalau kita makan dengan dia pun dia kalih kot lain, dia kalih dengan orang yang ada pangkat juga. Kita ni tak ada pangkat, duduk makan seorang-seorang. Maksud dia apa? Ni orang yang tak ada akhlak. Allah SWT, tak ada akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW pangkat paling tinggi, kekasih Allah, pemimpin syurga, pemimpin dunia dan akhirat. Allah, pemimpin semua manusia. Nabi kata, ana sayyidu wali Adam wala fakhar. Aku ini penghulu, ketua pada semua anak Adam. Bahkan Nabi sambung pada hadis tu, Nabi kata apa? Adam tu sendiri, Nabi Adam tu sendiri duduk di bawah panji aku nanti di hari akhirat. Maksudnya Nabi dan Rasul semua bawah Nabi Muhammad. Manusia semua bawah Nabi Muhammad. Nabi dah ketua. Allah SWT. Ini Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi kata, wala fakhar. Tapi aku tak sombong. Aku tak ego, tak sombong. Walaupun aku dapat nikmat yang sangat besar, aku pemimpin yang paling tinggi. Semua pemimpin-pemimpin yang ada atas muka dunia ni, Nabi Muhammad paling tinggi pemimpin. Nabi Muhammad paling tinggi. Kerana apa? Nabi Muhammad yang sebut. Rasulullah yang sebut. Kerana Rasulullah adalah pemimpin semua manusia. Okey, jadi Allah SWT Muhammad, walaupun Nabi tinggi sangat-sangat, mulia sangat-sangat, Allah agung sangat-sangat dia punya kemuliaan dia, tapi Nabi Muhammad SAW bila duduk dalam majlis bersembang dengan orang, Nabi tak pernah paling. Nabi kalau jumpa orang, Nabi Assalamualaikum, Nabi tengok muka dia, Nabi senyum. Kalau orang tu cakap dengan Rasulullah, Nabi tak macam ni. Cakaplah, saya dengar. Tak ada. Ataupun buat keluar handset, cakaplah. Tak. Allah SWT. Nabi tak ada handset lah waktu tu. Dia fikir ada handset, tak ada handset. Cumanya bila handphone ni, kalau kita nak beramal dengan akhlak Nabi Muhammad, kalau orang nak cakap dengan kita, handphone kena letak dulu. Kata guru kami, Allah SWT, buruk sungguh akhlak bagi orang yang dia tinggalkan layan orang di depan dia, tapi dia layan orang yang di jauh. Dia telefon orang Kedah. Telefon orang Kedah. Telefon siapa? Telefon Ustaz Mukti. Telefon, Assalamualaikum Ustaz, apa semua, sihat ke apa semua dan sebagainya. Allah SWT. Tengok-tengok, kawan dia, jiran dia ke apa ke, mai. Makcik, Allah, pakcik, nak tanya sikit ni. Tanya. Ada apa? Lepas tu dia tu pun tanya apa semua, dia cakapkan masalah dia. Lepas tu kita buat macam ni. Apa tadi? Ulang lagi. Menyakiti tak? Menyakiti. Dah lah kamu tak tengok aku, kamu layan orang jauh tu. Sepatutnya adabnya, orang jauh tu nanti dulu. Saya ada tetamu, tutup dulu. Saya sembang dulu. Ini akhlak Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi bila Nabi duduk, orang datang. Apa Nabi buat? Nabi bangun. Nabi menghadap dia. Nabi senyum kat dia. Sebab apa? Ini akhlak. Kita kena utamakan. Kita kalau nak sembang dengan orang, tengok muka. Dengan sembang tengok sini. Kita ni kena ada jangan aku tu. Tengok muka. Kenapa ni akhlak? Memuliakan orang. Salam tengok muka. Sembang tengok muka. Kalau boleh sambil senyum. Allah. Setengah orang dia susah nak senyum. Orang senyum kat dia pun dia macam senyum tak jadi ya. Dia nak senyum tapi tak jadi. Latih senyum. Kenapa? Kata sahabat Nabi Muhammad SAW dan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Tirmizi, hadis, Allah, tidak pernah aku lihat seorang yang paling banyak senyum melainkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang yang paling banyak senyum. Paling banyak senyum. Ini kita ikut Rasulullah SAW. Jangan tunjukkan hidup kita ni stres. Jangan tunjukkan macam tu. Kalau ada ujian, simpan. Cukup Allah tahu, sabar. Allah mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Tak perlu kita tunjuk stres dalam hidup kita, tak perlu. Kenapa? Kalau nak ikut stres, Nabi Muhammad tu lebih banyak masalah. Orang lawan dia, orang kata kat dia, orang celah dia, orang tolak ajaran dia. Tapi jumpa sahabat, jaga hati. Simpan, Nabi simpan tu. Apa yang Nabi rasa, semua Nabi mengadu pada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malam hari Nabi menangis. Kita depan orang, macam mana? Jadi kita kena gembirakan hati orang lain. Kata Rasulullah, amal yang afdal selepas solat fardu, selepas amalan-amalan fardu, iaitu kamu memasukkan dalam hati orang beriman rasa seronok. Bagi orang seronok. Tu dia panggil amal yang sangat afdal. Okey, tak apalah. Dan kita Syama'il Muhammadiyah, dalam majlis Rasulullah SAW, Nabi bukan sangat tengok semua. Dalam hadis tersebut, Nabi akan tengok dan senyum. Nabi akan tengok banyak dan senyum banyak kepada Allah. Syarrun nas, manusia yang jahat. Maksud dia apa? Orang jahat, ahli maksiat.
Dia mai daripada kampung dia. Dia ni orang yang jahat dalam kampung dia. Dia mai buat apa? Nak tumpang dengar Nabi nak sebut apa, Nabi nak sampaikan apa, saja nak dengar. Macam kuliah lah. Contoh kita buat kuliah. Kita buat kuliah ni tak semua orang nak mengaji. Ada orang dia mai tumpang nak dengar ya. Allah, tumpang dengar. Ada orang pula mai buat apa? Tumpang nak cari salah. Macam-macam lah orang. Tapi kalau boleh kita hadir diri kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rugilah. Kita guna time ni bukan kerana Allah, rugi. Kita akan menyesal nanti di akhirat. Okey, guna peluang untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah orang sini tak ada lah. Orang Kedah cerita orang Kedah. Allah. Jadi tak apalah. Jadi Nabi tengok kat dia banyak. Nabi tengok Nabi senyum. Nabi tengok Nabi senyum. Nabi tengok Nabi senyum. Allah mesti senang. Baik. Ayah panggil. Allah mesti senang. Oh tidur baru kantoi. Allah senang. Patut tengok sengap tak tidur. Allah senang. Jangan tidur, pelajar jangan tidur. Cik-cik tak apalah, cik-cik tahajud semalam. Antum tahajud tak banyak pun ya Allah subhanahu. Jadi Allah subhanahu Muhammad, kami mengaji dengan Syekh Nuruddin, ngaji pagi, saya pernah ngaji pagi. Saya macam tu. Saya mengantuk. Kadang kita pagi ni dia lain sikit, rasa macam sejuk lain, suasana lain. Dia rasa memang nak tidur. Sedap. Ni ujian ngaji pagi ya. Saya waktu nak duduk depan Syekh Nuruddin, kami ngaji kitab. Allah subhanahu saya macam ni. Termengantuk. Terus dia tengok saya, dia marah saya. Ni pagi, semalam dah tidur, cukuplah tidur. Kena marah saya, malu. Tapi saya tak marah. Okay. Sebab apa? Semua tak tidur. Alhamdulillah. Semua semangat. Okay. Allah senang. Okay. Tu dia nak didik cara apa? Nak minta kita kesungguhan lah. Okay. Tapi tak apalah. Cik-cik tak apa. Allah senang letih tak apa. Tapi tak apalah terus. Jadi Nabi Muhammad SAW tengok dia banyak. Akhirnya orang yang jahat, yang tak baik tu hadir dalam majlis Rasulullah, dia rasa apa? Sampai dia rasa Nabi tu kasih pada dia. Dia rasa macam ni, aku ni jahat, buat maksiat. Pasal apa Nabi senyum kat aku lebih? Pasal apa Nabi tengok dekat semua orang, lepas tu Nabi kalih aku. Dia tengok kat semua orang, Nabi kalih aku. Senyum pula tu. Sampai dia rasa nak berubah. Ni dia panggil dakwah. Dakwah tu ada 3 cara. Ta'lif, ta'rif, taklif. Tu kalau nak jadi pendakwah kena ada 3 tu, betul ya? Ini para ulama ajak. Dia penting nak jadi pendakwah, nak menyampaikan ilmu kena diizinkan guru kita. Khususnya guru yang mursyid. Ini penting. Kenapa? Kita tak tahu adab kita macam mana. Kita tak tahu apa lagi ilmu yang kita tak ambil untuk menjadi medan, untuk menjadi modal untuk kita menyampaikan ilmu. Sekarang dia mengaji, dapat sijil, terus sampaikan ilmu. Akhirnya jadi masalah, no? Salah faham dan sebagainya. Jadi fitnah. Tak apalah. Okey. Apa okey. Yang pertama ta'lif, ta'rif, ta'rif. Yang ketiga taklif. Taklifi tu, taklif. Allah SWT. Ni dia panggil Allah SWT cara untuk kita menyampaikan dakwah, ajak orang pada agama Allah. Ini cara paling baik. Yang pertama ta'lif. Apa maksud ta'lif? Allah SWT, kita tawan dulu hati dia. Buat bagi dia tertawan dulu dengan kita. Kita buatlah apa pun, belanja dia makan ke, kita puji-puji dia sikit ke, kita kata baguslah kamu, nampak sekarang macam kamu ni Allah SWT selalu datang ke masjid ni. Allah SWT Muhammad. Maksudnya kita buat perkara-perkara, kita cakap ke, kita tunjuk perbuatan ke, bagi dia rasa jatuh hati. Bagi dia jatuh hati dulu kepada kita. Jatuh hati dulu. Allah tawan hati dia dulu. Allah SWT Muhammad. Nak dakwah ni tak boleh kita pipi terus. Kamu ni saya rasa tak ada harapan dah ni. Ahli neraka kamu ni. Allah, jangan gitu. Menyebabkan orang tu terus terkejut. Allah, kalau macam tu tak payah semayang lah. Bahaya. Nanti kita berdosa sebab kita menjauhkan orang pada agama Allah. Dia kena taklif. Taklif apa? Kita tunjuk akhlak, kita bercakap dengan dia sampai dia rasa segan. Saya pernah ceritakan guru kami Ustaz Ali. Allah SWT. Orang yang sangat banyak ibadat pada Tuhan, rajin, banyak pengajian, ini buat ramai anak murid kalau dia mengajar. Allah SWT. Tapi orang yang sangat tinggi hikmah, bijak. Allah SWT. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah orang kepada jalan Tuhan kamu, pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak macam mana? Bil hikmah, dengan bijaksana. Jangan pakai ajak kan. Allah. Akhirnya orang
terasa orang sakit hati, orang lari, orang rasa macam berat, jangan. Lepas tu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bukan sekat hikmah, dengan bijaksana. Allah Muhammad dengan kelembutannya, dengan menawan hatinya, dengan menghormati orangnya, dengan memuliakan orangnya. Okey. Tak cukup dengan tu, kamu juga kena ada mau'izah hasanah. Apa maksud dia? Pesanan yang baik, nasihat yang baik. Allah Muhammad. Itu jalan untuk kita bawa orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah Muhammad. Tak apalah. Jadi taklif kena tawan hati dia dulu. Ini kena ingat muda-muda ni, adik-adik ngaji kena ingat. Yang kedua, ta'rif. Lepas dia dah tertawan dah, Allah SWT. Okey, saya cerita guru kami, Allah SWT. Dia ni, dia sewa rumah. Rumah dia dekat rumah saya juga, dekat tempat saya juga. Dia sewa, dia meninggal dah. Allah SWT. Jadi, bila dia sewa rumah tu, kat Allah SWT, dekat rumah saya tu, dekat rumah dia tu, Allah SWT. Bila dia sewa situ, Allah. Di situ tu, tempat orang main judi. Geng muda ni duk main judi dekat pelantar, dia main pelantar. Sini panggil apa? Tempat duduk tu, kan? Okey. Main judi. Dia ni yang kata pendakwah ni, yang ada hikmah, yang bijak, dia buat apa? Dia duduk rumah tu, orang main judi tu bawa rumah dia saja. Tapi dia tak halau depa tu, tak halau. Apa dia buat? Ini dipanggil ulama yang bijak. Ni salafun ulama yang mengikut jalan salafun soleh. Salafun soleh ni banyak kita baca kisah-kisah daripada kitab. Mereka berdakwah dengan penuh hikmah, bijaksana, sehingga kan orang ikut mereka, orang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Okey. Jadi dia buat apa? Allah SWT. Setiap hari sebelum dia keluar pergi petang-petang tu, dia keluar nak pergi mengajar, dia suruh isteri dia masak cucur. Sini panggil apa? Kuih. Sana Kedah panggil cucong. Kuih. Masaklah kuih apa ke, karipap ke, donat ke apa semualah. Allah SWT. Orang Kelantan panggil apa? Kuih ke? Bukhari, dekat Kelantan panggil kuih Okay. Jadi Allah SWT Muhammad, bila masak ni dia buat apa? Ustaz Ali ni ni hebat. Ajar akhlak, adab, tafsir, tauhid, tasawuf, ajak semua kita. Allah SWT. Orang alim sungguhlah. Allah SWT. Orang jaga ibadat. Tapi dia suruh apa? Isteri dia masak kuih. Dia turun tu, dia pergi duduk dekat orang main judi tu. Dia bawa kuih. Dia letak. Dia kata makan. Lepas main judi apa pun, saya main judi, makan kuih yang dia. Kalau kita tengok secara zahir, kita akan kata apa? Ustaz ni sesat dah ni. Tu dia orang yang tak faham jalan dakwah. Jalan dakwah yang pertama sekali taklif. Dia pun makan. Dia pun habis dia pun makan, dia pun naik. Tak pinggan, dia pun keluar pergi mengajar. Esok dia buat lagi. Buat. Berapa lama dah? Akhirnya Allah SWT Muhammad, satu hari dia buat turun kuih, jamu. Habis dia makan, dia kata macam ni, Allah SWT, lama dah kita main judi, jom kita pergi solat pula di masjid. Saya ada kuliah malam ni, jom ikut. Akhirnya semua ikut dia. Bertaubat semua. Kenapa? Segan dekat ustaz. Segan. Kenapa? Baik sungguh ustaz ni, kami main judi, tapi dia tak halau kami, dia tak maki kami. Yang dia buat apa dia? Dia buat baik pula kepada kami. Dia tak redha dengan judi tu. Redha tak boleh judi. Judi tu tak boleh redha. Tapi dia panggil apa? Allah SWT. Dia kesian pada ahli maksiat. Allah SWT. Dia buat cara tu untuk apa? Untuk menarik mereka balik kepada agama Allah. Dia niat kerana Allah. Okey. Akhirnya macam mana? Allah SWT. Depa tu semua jadi anak murid dia. Semua dia orang soleh semua. Ikut pengajian pula. Ni dia panggil apa? Bijaksananya para ulama kita. Ni kita kena bijak. Tapi yang kita ni semua jangan duk buat begitu. Tak boleh lagi. Sagi duk tengok orang karaoke apa semua, pergi karaoke sekali. Tak apa. Kita taklif. Sagi kita buah lagu sampai 3-4 lagu. Dia tu satu lagu, kita 4 lagu. Wingsnya, awinya semua buah habis. Tak boleh lagi. Ni dia kena orang yang kuat. Yang iman dia kuat. Dia duduk dalam tu pun dia tak rasa apa. Al-Imam Hasan Al-Banna, seorang ulama di Mesir, Allah SWT, yang kita duk baca nama surat apa tu kan, Sunan Hasan Al-Banna, dia ni masuk ke disko-disko, pak-pak, buat apa? Berdakwah. Allah SWT. Tapi dia tak join langsung pun menari-nari tu, arak tu tak. Dia pergi tu, dia tengok, dia duduk, Allah SWT, nasihat, ajak, berdakwah dalam tempat-tempat yang macam tu. Ni orang yang dah kuat iman daripada Allah Subhanahu. Dia tak terpengaruh dengan maksiat-maksiat dan sebagainya. Tapi kita yang belum kuat, khususnya kita ni yang duk ngaji ni, tak boleh. Jangan buat begitu sebab dia akan bahayakan kita balik. Bahayakan kita balik. Sebab ulama bila nur dia kuat, cahaya dia kuat, Allah,
Cahaya tu bila duduk dekat mana pun, cahaya tu akan terpancar pada orang. Dia kuat. Allah. Kita ni, lampu kita tu macam 5 watt tau. Tu pun bateri nak habis. Atau slide tu, bateri nak habis. Nak padam. Dah lah nak padam, bateri sikit-sikit, zikir sikit, ngaji sikit. Allah. Akhirnya piduk. Piduk apa? Saya nak buat taklif. Saya nak duduk dengan mereka. Akhirnya terpadam terus. Terpadam terus jangan. Biar lampu sikit-sikit tak apa, tapi jangan dipadam. Ini kalau pindah jadi ulama dah nanti, jadi wali lah nanti, tak apa. Nak tarik orang cara tu. Kalau boleh jangan lagi, macam tu tak boleh lagi. Dia ikut peringkat orang. Ada orang yang telah diizin oleh guru, ada orang yang belum diizin. Ikut masing-masing lah, kekuatan masing-masing. Okey, Allah. Kita dengan TV pun dah solat lambat, jangan. TV balik cuti kan, tengok TV dah solat lambat. Macam mana kita nak pergi dakwah macam tu, nak pergi dakwah lagi tak boleh. TV tu dah masalah pada hati kita. Tengok TV, asal pakai 4 suku. Jangan, tak boleh. Allah sana. Tengok bola, Allah sana amat. Sampai pergi sebelah, tak semain isyak lagi. Lepas tu kita kata apa? Letih tadi, jerit tadi, gol tadi, Kedah Bogor tadi. Lepas tu macam mana? Tidur dulu. Nak bangun esok pagi sebelum subuh, nak buat apa? Semain isyak. Tengok-tengok, bangun pukul 8-9 pagi. Subuh, isyak, habis semua. Habis semua. Nak sebut apa? TV pun kadang-kadang telah membahayakan kita. Macam mana kita nak hidup dalam, macam mana para ulama buat tu? Tak boleh, jangan, tak boleh. Ikut iman masing-masing. Iman kita kuat, tak boleh. Tak apalah, itu Nabi Muhammad SAW. Taklif. Yang kedua, ta'rif. Ta'rif tu apa? Bila orang tu dah tertawan hati, baru kita kenalkan. Ta'rif ni maksudnya kenalkan. Bagi pengenalan pada dia. Pengenalan apa? Tentang agama. Lepas dia dah tertawan dah, dia dah jatuh hati dah, baru kita cakap. Kita kata apa? Main judi ni tak elok. Jom kita solat pula. Allah. Kalau kita mati waktu ni macam mana? Waktu kita buat maksiat ni. Ingat kita semua nanti balik akhirat pula. Dia bila orang tu dah segan dengan kita, guru kami pernah pesan. Allah sana. Pesan apa? Kalau kamu baik akhlak, Allah, kamu cakap nanti dekat orang, walaupun kasar pun orang akan ikut. Kenapa orang segan? Orang segan. Tapi kalau akhlak kamu tak baik, kamu cakap lembut ke, cakap kasar ke, orang macam tak terima. Kenapa? Dakwah-dakwah ni, Allah, seorang Islam ni, seorang orang beriman ni, kita semua, Allah sangat perlu pada adab dan akhlak. Adab dan akhlak tu menyebabkan orang akan muliakan kita. Tapi kita berakhlak bukan sebab kita nak orang muliakan kita, tak. Kita nak redha Allah. Kena niat kena betul. Niat betul baru jadi akhlak baik. Kalau niat kita tak betul, aku nak buat baik, aku nak orang muliakan aku, tak kekal lama. Mungkin seminggu kita baik. Mungkin sebulan kita baik. Lepas tu kita tengok, dah sebulan dah baik, tujuh akhlak baik, tengok orang tak respect. Akhirnya macam mana? Tak jadi tak payah, buat balik macam dulu. Nampak? Tapi kalau kerana Allah, dia dah tak pandang manusia nak muliakan ke, tak muliakan, kerana Allah. Okey, Allah, itu penting. Okey, terus. Allah Rasulullah Muhammad. Yang ketiga apa? Taklif. Lepas ta'rif, kenalkan dia tentang hukum, tentang bahayanya akhirat nanti kita akan mati. Lepas tu taklif. Taklif apa? Allah Rasulullah suruh. Allah Rasulullah suruh dia. Allah Rasulullah letak. Yang pertama dia macam kamu ilmunya kan? Ada macam ni. Yang pertama Taklif maksud dia kita menawan hati dulu, bagi dia tertawan hati dulu. Yang kedua ta'rif. Ta'aruf. Kenal ta'rif ataupun Allah Subhanahu Muhammad. Allah Subhanahu ini sebut sebagai kenal, bagi dia kenal, maksudnya bagi dia kenal agama. Yang tadi tu kita tak bagi dia kenal agama lagi, cuma kita pergi sembang dengan dia. Allah Subhanahu kita tunjuk akhlak kita baik. Allah Subhanahu kita ajak dia minum. Allah Subhanahu Muhammad. Ni dia panggil kita belum lagi kenalkan dia tentang hukum dan sebagainya. Tapi bila dia tengok dia dah okey dengan kita, dia rapat dengan kita, baru kita cakap. Cakap Allah Subhanahu Muhammad. Yang kedua bila kita cakap, yang ketiga tu kita kena suruh. Lepas kita cakap, kita kata apa? Solat ni penting, wajib ni. Kita tak buat macam mana nanti akhirat nanti. Solat pertama sekali akan dikira oleh Allah. Lepas tu kita kata macam ni. Kita kata apa? Peringkat ketiga kita kata macam ni. Jom kita pergi solat. Nampak ada peringkat dia. Tawan hati, perkenalkan, cerita tentang agama, cerita tentang syurga dan neraka kau. Terpulanglah pada pandangan kita. Yang ketiga baru kita suruh. Jom buat. Pi buat. Kena buat. Macam tu. Dia pun tak akan rasa berat. Dia akan rasa mudah saya nak terima dakwah. Itu cara para ulama. Okey, Allah sana. Tapi kalau macam kita tak mau ikut tiga tu pun tak apa. Nak bawah dulu, tak apalah, terpulang. Tapi yang sebaiknya peringkat tu yang disebutkan macam tu. Okey. Allah Subhanahu Muhammad. Tak apalah terus. Itu dipanggil cara dakwah saja, cara dakwah. Allah Subhanahu. Terpulang kepada kepandaian masing-masing,
untuk berdakwah. Yang pastinya jangan kita terlalu keras, menyebabkan orang akan lari. Orang akan lari. Contoh macam kalau Ustaz Ali tu dia turun rumah dia kata kat orang main judi tu, dia kata apa? Kamu ni apalah main judi? Lebih baik ikut aku mengaji, aku ni ajar kitab ni. Allah SWT. Kamu tahu apa hukum? Kamu tak tahu apa hukum kan? Ikut akulah belajar. Teruklah kamu ni. Apa nak jadi? Macam mana dia akan jadi macam mana? Dia akan pindah tempat. Okey, kalau Ustaz marah kami malas nak dengar cakap Ustaz, duk bising-bising, kami pindah tempat, duduk tempat lain. Kami duduk tepi sungai pula main judi. Allah SWT. Akhirnya macam mana? Judi tu tak selesai. Kenapa? Dia dah jauh dengan seorang ulama, seorang soleh. Orang soleh dia ambil pendekatan, jangan bagi dia lari, tapi dekati. Kalau lari, susah dah nanti nak cari, nak pergi dakwah, susah. Orang ni kadang-kadang, orang ni kalau dia lari pada kita, sebabkan kita kasar ke, kita kata kat dia ke, dia susah balik nak ikut, susah. Ini penting ya. Sebab tu seorang guru dia kena pandai menilai anak murid dia. Ada anak murid yang kita kasar, dia tetap duduk. Ada yang anak murid dia tak boleh kasar, dia kena lembut, dia duduk. Tapi kalau guru yang dia tak faham, dia tak menjalani jalan-jalan Allah menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak tahu nak baca. Dia kalau menuju jalan Allah, ustaz tu, tok guru tu, dia banyak zikir, dia ada ilmu, Allah dia beramal dengan ilmu dia, Allah akan buka petunjuk, Allah akan beri cahaya nur untuk dia nampak cara untuk membimbing orang lain. Allah akan beri petunjuk. Dia akan boleh balance. Allah. Senang kita sebut orang macam ni dia panggil guru mursyid. Guru mursyid mai budak ni dia suruh khidmat, dia kata kamu ni pergilah basuh kereta saya. Maksud dia apa? Budak ni mai dengan perasaan tinggi diri. Nak mengaji tapi dia rasa dia lebih baik pada guru dia. Dia rasa dia lebih baik pada kawan dia. Akhirnya tok guru dia baca. Oh, dia ni macam ni. Dia kata, "Pergi basuh kereta saya. Tiap-tiap hari kamu susun kasut kawan-kawan kamu." Akhirnya macam mana dia kena buat? Dia buat, akhirnya sedar apa? Ish. Aku ni tak patut aku dosa aku mulia pada orang ni. Allah. Aku ni hamba Tuhan yang tak ada apa dosa banyak. Didik macam tu. Allah. Yang suka marah, tok guru didik juga. Allah SWT. Tok guru pesan, jangan marah. Nak marah tahan. Dia pesan macam tu. Anak murid ni mai, dia pesan macam lain pula. Dia kata apa? Kamu ni jangan kurangkan tidur. Jangan tidur banyak sangat, rajin sikit. Dia boleh baca. Ni guru mursyid dia panggil, guru mursyid. Yang Allah bertunjuk pada mereka yang mereka boleh tahu hal keadaan manusia ataupun anak murid mereka. Ni guru mursyid. Guru mursyid ni payahlah nak cari. Sikit dia bilangan apa sikit. Allah. Tapi masih ada lagi, sikit. Okey, Allah masa senang. Yang banyak penceramah banyaklah. Nak cari guru mursyid ni susah sikit. Tapi kalau kita boleh dapat guru mursyid, ada guru mursyid, okey, duduklah dengan dia. Allah masa senang, duduklah dengan dia. Okey, Allah masa senang. Terus. Allah masa senang. Okey, Allah masa senang Muhammad. Hadis ke apa? Allah masa senang. Kita baca hadis ke 20. Ke 19 ah? 19. Okey, jadi kita kena utamakan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa maksud? Apa maksudnya Nabi kata seorang mukmin kalau meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka hendaklah ahli warisnya mewarisi hartanya. Maksudnya bila kita mati kita ada harta tu nak bagi kat siapa tu? Akan diwariskan kepada ahli keluarga dia. Itu maksud dia. Allah SWT. Okey. Yang kedua, Nabi kata, barang siapa mati meninggalkan hutang atau barang ataupun harta, Allah SWT, yang hilang, maka hendaklah mendatangi aku kerana aku adalah maulanya. Apa maksud hadis ni? Siapa yang dia mati tapi dia tak ada ahli keluarga, dia hidup, dia panggil apa? Sebatang kara. Sebatang apa? Sebatang kera ke sebatang kara? Sebatang kara. Silap bahasa lagi, jenuh. Maksud dia seorang-seorang dia tapi dia kaya, harta banyak. Kalau dia mati dia tak ada waris untuk dia wariskan harta dia. Nabi kata apa? Orang macam tu akulah akan jadi maulanya. Apa maksud maula di sini? Dia ada terjemahan dia. Dia ada tafsiran dia. Maksud maula, Allah SWT, maksudnya Nabi akan menguruskan harta dia. Maula tu maksud dia Nabi akan menguruskan. Allah menguruskan. Allah SWT. Maksud dia apa? Bila dia mati, dia tinggalkan harta tapi tak ada waris, Nabi lah akan ambil harta dia dan Nabi akan uruskan. Uruskan macam mana? Nabi akan masukkan harta dia tu ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal. Dan Nabi akan ambil 1/5 daripada harta tu. Kerana dalam hukum fiqh, Ahlul Bait dia boleh ambil 1/5 daripada harta tu. Ahlul Bait. Ahlul Bait Rasulullah. Ahlul Bait itu Rasulullah akan ambil bahagian Ahlul Baitnya, Allah SWT, 1/5 daripada harta tu dan selebihnya dimasukkan dalam Baitul Mal. Okey, itu cara dia. Itu maulah. Dia panggil maulah. Maksud dia apa? Bila dia mati dia tinggalkan harta, tak ada anak cucu dia, tak ada anak-anak dia untuk menguruskan harta dia, tapi siapa yang nak urus?
Takkan nak buang macam tu harta dia. Yang urus adalah Nabi Muhammad. Yang urus adalah Nabi Muhammad. Harta dia diletakkan dalam Baitul Mal dan diambil oleh Rasulullah SAW untuk dibagi pada Ahlul Bait sebanyak 1/5. Khumus 1/5. Okey. Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Okey, Allah sallallahu. Itu dimaksudkan macam tu. Okey, terus hadis ke-20. Allah. Panjang tu sebenarnya hadis tu syarahan dia tu. Hukum dia apa semua tapi kita dah tak masuk lah. Tapi hadis ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Kita terus baca ke hadis ke-21. Kenapa ni ada kait? Kita baca terus dua. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Daripada Allah SWT Muhammad baca makna yang atas. Daripada Al-Barra radhiyallahu taala anhu telah berkata, aku telah mendengar. Tengok yang hadis ke-20 makna dia. Aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Tak bunyi pun sallallahu alaihi wasallam, ngantuk ah. Jangan ngantuk ah. Sikit lagi. Kita makan lepas. Sikit lagi. Ngaji pagi ni memang macam ni. Dia rasa macam berat, dia biasa, tak apa. Allah tak apa biasa. Allahumma salli Muhammad. Okey. Lepas ni kalau macam kita mengantuk ke macam slow saya cadangkan Allah sana AJK kita waktu pagi lepas subuh buat kuliah tu depan lah. Dia cergas sikit. Tapi tak apalah, duduk dalam ni tak apa saja. Okey. Allahumma salli Muhammad. Aku telah mendengar Nabi SAW bahwasanya baginda SAW pernah bersabda tentang kaum Ansar. Kaum Ansar. Tidaklah yang mencintai kaum Ansar, Al-Ansar itu melainkan orang mukmin. Siapa cinta orang Ansar, golongan Ansar, dia orang mukmin, orang beriman. Dan tidaklah yang membenci kaum Ansar, Al-Ansar itu melainkan Allahumma salli Muhammad, melainkan orang yang munafik. Oleh itu, sesiapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Dan siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Baca pula makna yang bawah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda keimanan itu adalah kecintaan terhadap kaum Ansar. Tanda orang tu ada iman dalam hati dia, orang beriman yang sebenar, dia cinta kepada kaum Al-Ansar. Dan tanda-tanda munafik itu pula membenci kebenciannya terhadap kaum Ansar. Dua-dua ni hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari Allah SWT ada 7,000 hadis lebih. 7,000 hadis lebih itu bukan yang beza-beza tu. Banyak persamaan. Tengok. Persamaan, ada persamaan ni. Allah SWT lebih kurang. Dalam Sahih Bukhari, kalau kita mengaji Sahih Bukhari, alhamdulillah kami mengaji Sahih Bukhari. Allah SWT Muhammad dengan syekh kami. Allah SWT. Sahih Bukhari ni kita mengaji, dia banyak hadis yang ulang. Tapi sanad lain. Hadis sama, matan tu sama, yang Rasulullah lafaz tu sama, tapi sanad tu, jalan perawi tu lain. Yang ni sahabat ni riwayatkan hadis ni. Yang ni seorang lagi sahabat. Allah SWT. Banyak hadis yang berulang dalam kitab Sahih Bukhari. Allah SWT. Dan ulama bilang berapa banyak yang tak berulang. Tolak dengan yang ulang, berapa banyak yang tak berulang. Allah SWT. Hadis tu dia lebih kurang sejumlah 4,000 hadis. 4,000 hadis lebih. Itu jumlah dalam kitab Sahih Bukhari. Tak apalah. Allah SWT Muhammad. Itu dipanggil cara Imam Bukhari menyusun hadis dalam kitab Sahih dia. Terpulang, dia panggil apa? Itu kelebihan ulama masing-masing. Ulama masing-masing. Okey, semua tu ada sebab dia untuk memelihara hadis dan sebagainya lah. Okey, apa itulah ilmu hadis. Terus Allah SWT Muhammad. Jadi hadis ni nak lebih kurang sama. Jadi yang pertama sekali kita kena faham dulu. Apa? Siapa itu Al-Ansar? Siapa tu Al-Ansar? Untuk faham hadis ni, kita kena faham dulu istilah hadis tu. Al-Ansar siapa? Al-Ansar mereka ni Allahumma salli Muhammad. Al-Ansar Allahumma salli mereka adalah dua kaum. Dua kaum. Allahumma salli Muhammad. Hadis ke apa? Ke-20. Okey. Ansar ni mereka terdiri daripada Allahumma salli dua keturunan.
ataupun dua kaum, dua puak. Allah SWT. Yang pertama Al-Aus. Aus. Yang kedua wal Khazraj. Allah SWT. Dua kumpulan ni, dua kaum ni ataupun dua keturunan ni, Allah SWT. Bila Nabi pergi ke Madinah, mereka ni Aus dan Khazraj. Allah SWT. Sebelum Nabi pindah ke Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, mereka ni suka perang. Bermusuhan di antara dua keturunan ni. Lawan, perang, gaduh, tengkang, perang. Padahal dua-dua tu duduk di kota Madinah juga. Tapi Allah suka berperang, bergaduh. Jadi bila Nabi SAW pergi ke Madinah, apa yang Rasulullah buat? Di antara awal-awal yang Nabi Muhammad SAW buat, Nabi satukan di antara Khazraj dan Aus. Allah SWT. Dan Nabi jadikan mereka dua ni, Nabi letakkan mereka Ansar. Apa maksud Ansar? Penolong. Allah, penolong. Penolong apa ni? Penolong Nabi Muhammad. Penolong agama Allah. Allah SWT. Okey. Jadi dia daripada Ansar ni pada dua keturunan ataupun dua Allah SWT. Qaum Allah SWT Muhammad. Okey. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad, sebab apa Nabi menggelar mereka Ansar? Allah SWT Muhammad. Kerana Allah SWT Muhammad, orang Ansar ni mereka adalah orang yang duduk kota Madinah tu, yang sedaya upaya hidup mereka bila berkenal Nabi Muhammad, mereka sedaya upaya bersungguh-sungguh menolong Nabi Muhammad. Apa bukti dia mereka tolong Nabi Muhammad? Nabi Muhammad waktu mana duduk 13 tahun di Madinah, orang Mekah, kafir Quraisy, dia tindas Nabi Muhammad. Allah SWT. Sahabat yang ikut Nabi Muhammad dibunuh. Pernah dengar kisah Yasir? Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara. Kena dengar lagu tu? Saya kalau dengar saya teriak tu. Kena hayati tu. Sumayyah macam mana, Yasir macam mana. Hayati perjuangan dengan Nabi Muhammad tu. Kita ikut agama Nabi Muhammad di akhir zaman, tak kena pun bunuh. Orang tak tangkap kita pun, seksa kita. Tengok orang awal-awal nak ikut agama Nabi Muhammad. Syukurlah kita. Allah, agama sampai pada kita dengan aman. Bahkan kita duduk di negeri yang aman, negara yang aman. Syukur ni nikmat aman ni nikmat yang besar. Kenapa? Dengan nikmat aman kita boleh buat ibadat, boleh mengaji ada elok. Tapi kalau perang, Allah SWT. Kalau kita kena tawan oleh musuh dan sebagainya, nak buka kitab pun tak boleh. Allah. Jadi syukurlah dengan nikmat aman. Minta Allah kekalkan nikmat aman insya-Allah. Amin. Allah SWT. Tak apalah. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi mereka ni ditindas di Mekah. Akhirnya bila teruk sangat penindasan di Mekah, akhirnya Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Waktu hijrah ke Madinah, Allah SWT. Maksud dia apa? Nabi dihalau, diusir, disakiti di Mekah. Tapi orang Madinah terima Nabi Muhammad. Maksud dia apa? Orang Madinah tolong Nabi Muhammad. Allah SWT. Tolong Nabi Muhammad. Maksud dia apa? Dalam Nabi kesusahan, dalam Nabi suka dalam berdakwah, di antara golongan yang sangat kuat dan tolong Nabi Muhammad, yang awal tolong Nabi Muhammad, Allah SWT, adalah orang Ansar. Orang Ansar. Mereka jemput Rasulullah ke Madinah. Mereka jemput Rasulullah ke Madinah dan mereka bagi tempat duduk, tempat tinggal untuk Nabi SAW di Madinah. Maksud dia apa? Itu jasa dia apa? Jasa orang Ansar. Tolong Nabi Muhammad SAW. Di kita ni kalau boleh azamlah hati kita, kita nak tolong agama Nabi Muhammad. Nak tolong Rasulullah. Nak khidmat kepada Rasulullah. Semua ni jadi saksi nanti di akhirat. Nak tolong macam mana? Kita mengaji ni tolong Nabi Muhammad, kata guru kami. Kita mengaji ni dikira kita khidmat kepada Nabi Muhammad, tolong Nabi Muhammad. Apa maksud dia? Bila kita mengaji, Allah SWT, kita pegang kitab, kita dapat hadis Rasulullah. Selagi mana ada orang menuntut ilmu, selagi itulah ilmu Islam ni berkembang. Mati guru ni, ada guru lain bangun. Ada guru lain yang akan menyebarkan Islam. Mati ulama ni, ada ulama lain. Mati ulama. Kenapa tu? Allah, kerana menuntut ilmu. Maksud dia apa? Menuntut ilmu ni salah satu Allah SWT, kita menolong agama Rasulullah. Selagi mana kita menuntut ilmu, agama ni duk kekal ada. Allah SWT. Jadi jangan kita tak menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni dia adalah menolong agama Nabi Muhammad. Nah, kita pun nak khidmat juga. Kita jangan hanya nak Ansar, kita bukan hanya nak tahu Ansar tu tolong Nabi Muhammad. Kita pun azam nak tolong Nabi Muhammad. Tolong Rasulullah SAW. Okey. Apalah. Allah SWT. Terus. Jadi Allah SWT, waktu mana Nabi disakiti, ditindas dan sebagainya, mereka lah orang yang di antara orang yang menerima dan juga menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antaranya mereka dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai Ansar. Allah SWT. Okey. Allah SWT Muhammad. Orang Ansar ni, Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad, di antara Allah SWT, ayat-ayat Allah yang Allah sebut tentang orang Ansar
Ada beberapa ayat dalam Quran. Saya baca satu ayat dulu. Allah Subhanahu Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa la kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dan orang Ansar yang mendiami Madinah serta yang beriman sebelum mereka mengasihi orang yang berhijrah ke negeri mereka. Maksud daripada orang Ansar, bila Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, mereka terima dengan Allah SWT penuh seronok, kasih sayang, cinta. Mereka terima orang muhajirin. Dia ada Ansar, ada muhajirin. Ansar di Madinah tu, kota Madinah. Muhajirin orang Mekah yang berhijrah daripada Mekah ikut Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Dia panggil muhajirin. Allah SWT. Jadi bila muhajirin main daripada Mekah ke Madinah, orang Ansar ni, Allah SWT, mereka kasih kepada orang muhajirin. Maksud dia apa? Mereka tak fanatik. Allah, dia punya negeri dia apa? Tak taksub negeri dia apa? Dia tak kata, hey, kamu ni hijrah daripada Mekah kan? Kamu ni orang Madinah, tak boleh. Pi. Tapi tak, kata Allah, mereka kasih kepada orang muhajirin. Berkasih kepada orang muhajirin. Nak sebut apa? Ni Allah nak sebut kemuliaan sifat baik orang Ansar. Itu yang pertama. Dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa-apa yang telah diberi kepada orang yang berhijrah itu. Bila mereka datang hijrah, muhajirin, ada yang bawa harta, ada yang bawa unta, ada yang bawa sekian-sekian. Pok Ansar ni dia tak pau. Pau. Lemai, oh kamu ni main negeri kami kan? Allah SWT. Kamu bawa unta 2 ekor lah, main aku seekor. Allah SWT. Tak. Bahkan mereka tolong lagi ada. Duduklah rumah saya. Allah SWT. Ada waktu tu bila orang muhajirin datang ke Mekah, ke Madinah, orang Ansar punya seronok sebab mereka sahabat Nabi Muhammad. Ada yang dia ada 2-3 orang isteri. Dia tengok sahabat ni yang datang daripada Mekah tak ada isteri. Dia kata apa? Kamu boleh pilih isteri aku yang mana kamu nak. Aku akan ceraikan. Sebab aku nak utamakan kamu. Sampai macam tu. Maksud dia apa? Sangat kasih kepada orang yang pertama-tama mengikut Nabi Muhammad. Mereka ni golongan kedua dah, Ansar ni. Golongan pertama ikut Rasulullah, muhajirin yang duduk di Mekah. Okey. Maksud dia apa? Kasihnya mereka kepada saudara se-Islam. Okey. Allah SWT. Mereka juga mengutamakan orang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Nampak Allah kata. Sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Mereka ni kata Allah, mereka pun miskin juga. Allah SWT. Mereka pun berhajat juga. Tapi mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin yang datang daripada Mekah. Contoh saya bagi satu cerita. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ni di antara orang Ansar, orang Madinah, kota Madinah, yang mana dia susah. Walaupun susah, Allah SWT Muhammad, tapi dia lebih mengutamakan orang muhajirin. Allah SWT. Khususnya dia mengutamakan Nabi Muhammad yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Waktu mana Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, Allah SWT Muhammad, waktu tu para sahabat orang Ansar semua tawar, wahai Rasulullah, duduk rumah saya. Wahai Rasulullah, duduk rumah saya. Sebab Nabi bila datang, Nabi tak ada rumah. Tak ada rumah lagi. Allah SWT Muhammad. Dia berkata, wahai Rasulullah, duduk rumah saya. Wahai Rasulullah, duduk rumah saya. Akhirnya Nabi nak jaga hati semua orang. Nabi buat macam mana? Nabi lepas unta. Nabi kata, biarlah unta ni yang Allah SWT pilih dekat mana yang aku nak duduk. Maksud dia apa? Allah akan beri petunjuk pada unta ni. Allah SWT. Unta tu jalan. Unta tu duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Allah SWT. Allah SWT. Jadi unta tu bangun pula. Kali kedua duduk tempat yang sama. Nabi kata apa? Ni tempat aku. Dan tempat itulah dijadikan, dibina masjid Nabi SAW. Allah SWT. Dan dekat itu berhampiran dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nak sebut apanya? Abu Ayyub Al-Ansari dia susah. Bila dia jemput Nabi Muhammad duduk rumah dia, dan Nabi Muhammad duduk rumah dia, satu cerita, Nabi Muhammad ni, Allah SWT, bila mana Abu Ayyub Al-Ansari kata, wahai Rasulullah, rumah saya 2 tingkat. 2 tingkat saja. Dan ada 2 bilik saja. Bilik bawah satu, bilik atas satu. Wahai Rasulullah, duduklah di atas. Duduk di atas. Kenapa? Allah SWT, aku malu nak duduk di atas kerana aku tak mau biar seorang Nabi duduk di bawah aku. Tak mau. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata aku nak duduk bawah. Kenapa? Bila aku duduk bawah, senang untuk tetamu datang untuk jumpa aku. Kerana bila Nabi baru duduk di Madinah, orang duduk kerja ziarah. Yang masuk Islamnya, yang nak mai tengok Nabi Muhammad, Allah SWT. Dan macam-macam. Nak bergaul dengan Nabi Muhammad dan sebagainya lah. Seronok Nabi Muhammad mai. Okay, Allah SWT. Jadi Nabi kata apa? Aku nak duduk bawah. Kamu duduklah di atas dengan isteri kamu. Sebab senang tetamu nak datang.
Akhirnya dia pun ikut perintah Nabi Muhammad, duduk di atas. Bila duduk di atas ni, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, dia cerita, Allah, bila mana kami berjalan di atas, mereka akan berjalan di tepi ni. Dia jalan tepi. Dia jalan tepi dinding tau. Tepi dinding ni. Dia dengan isteri dia jalan. Tiap-tiap hari sanggup susah. Kenapa? Tak mau jalan tu. Kawasan tu kenapa? Situ ada tempat, situ Nabi duduk. Takut dia berjalan di atas Nabi. Beradab dengan Rasulullah. Ni adab tinggi. Okey. Ceritanya, mereka ada susah tu. Susah. Satu malam, Allah Sayyidina Muhammad, waktu mana Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tidur dengan isteri dia, dan mereka hanya ada satu kain selimut, apa miskin. Tiba-tiba kata Abu Ayyub Al-Ansari malam tu, Allah Sayyidina, air yang kami bawa naik ke atas tu untuk minum dan sebagainya, air tumpah. Waktu tu musim sejuk. Madinah ada musim sejuk dah. Yang kita orang pernah pergi kan, ada sejuk, ada panas. Allah Sayyidina. Jadi waktu tu musim sejuk, kami sejuk, diorang. Tiba-tiba air pula pergi tumpah, terkena, tersepak dan sebagainya, tumpah. Bila tumpah tu, Allah, aku sangat risau, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Aku risau malam tu air tu jerak dia, sebab dia bukan macam ni. Dia macam dia buat cara orang Arab dulu tu lah. Dia panggil buat tanah liat ke apa. Mahu tu lah. Dia kalau berjalan kat atas dia berdebu turun lah. Sebab tu Abu Ayyub Al-Ansari dia jalan pelan-pelan. Dia tak bergerak kasar-kasar. Sebab apa? Dia takut debu tu turun kena Nabi Muhammad. Sampai macam tu. Allah misalnya. Jadi akhirnya dia kata apa? Air tumpah. Bila air tumpah, dia kata apa? Allah misalnya, kami ambil selimut tu, yang mana dia pas sejuk tu. Ambil selimut buat apa? Korbankan. Allah misalnya. Ambil selimut, lap, keringkan air yang tumpah tu. Untuk apa? Supaya air tu tak menitik kena Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah pun tengah tidur waktu tu. Akhirnya kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, malam tu isteri pun tak tidur. Satu malam tak tidur. Buat apa? Sejuk. Tak boleh selimut dah. Sebab apa? Selimut tu dah basah. Sejuk. Ni dipanggil apa? Pengorbanan. Mereka susah, tapi mereka lebih mengutamakan Nabi Muhammad. Ni orang Ansar ni, hebat. Duk esok, Allah Sayyidina Muhammad, Abu Ayyub Al-Ansari cerita kat Rasulullah tentang apa yang berlaku semalam. Akhirnya Nabi SAW yang kata Nabi SAW ni sangat mulia akhlaknya. Nabi kata, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi kata, Allah Sayyidina, aku sekarang ni, kata Rasulullah, tetamu dah tak ramai datang jumpa aku. Aku nak duduk atas pula, kamu duduk bawah lah.